Kementerian Dalam Negeri Ukraine memberitahu bahawa sebuah peluru berpandu yang dinamakan sebagai Buk, saya ulang Buk, telah ditembak oleh pihak separatis atau pihak pemisah. Dan laporan ini merupakan mengaitkan bahawa pihak separatis ini bermaksud pihak separatis atau pemisah pro-Rusia yang menguasai beberapa kawasan di timur Ukraine. Laporan terbaru pada sekitar 9 minit yang lalu pula mengatakan bahawa pesawat Malaysia Airlines MH17 ditemui terbakar di timur Ukraine. Kita masih lagi sedang mengumpulkan maklumat-maklumat terkini mengenai apa yang terjadi sebenarnya kepada pesawat MH17. Dan akan tetapi sebelum ini pesawat yang pernah ditembak jatuh sebelum ini adalah seperti pesawat Korean Air, di mana insiden pesawat komersial ditembak jatuh pesawat komersial Korean Air ditembak jatuh pada 1 September 1983 melibatkan penerbangan Korea 007 dari New York ke Seoul yang melalui Anchorage. Pesawat berkenaan ditembak pesawat pemintas Rusia Su-15 di barat Sakhalin. Dan kalau saya boleh bacakan kembali sorotkan kembali apa yang berlaku sepanjang 15 hingga 20 minit yang lalu, di mana kami mula mendapatkan perkembangan terkini ini dari Ukraine sekitar 20 minit yang lalu, di mana kami diberitahu melalui agensi Interfax bahawa pesawat MH17 ditembak jatuh di sekitar kawasan berdekatan sempadan Rusia Ukraine, tetapi masih lagi di kawasan Ukraine, di timur Ukraine pada ketinggian 10 km. Dan ini laluan yang sebenarnya bakal digunakan oleh MH17, dan Malaysia Airlines sebelum ini memberitahu bahawa pihaknya terputus hubungan dengan MH17 di perairan Ukraine. Dan maklumat lanjut akan diberikan oleh di ruang udara Ukraine, dan maklumat lanjut akan diberikan oleh Malaysia Airlines dari semasa ke semasa. Di media sosial, di Twitter umpamanya, memang seperti begitu ligat mohon agar sama ada berita ini adalah berita yang kalau boleh tidak benar. Ada juga banyak yang mengucapkan atau membacakan doa-doa supaya perkara ini dapat sama ada semua penumpang dan kapal selamat. Antaranya saya boleh bacakan Nur Fazura, pelakon artis Nur Fazura, yang meminta berdoakan bahawa semua penumpang dan juga kru anak kapal selamat. Kita juga ada Jericho Rosales yang masih tertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya kepada MH17. Hishamuddin Hussein turut mengesahkan bahawa Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Pertahanan, mengesahkan melalui laman Twitternya ia sedang berhubung dengan Kementerian Pengangkutan mengenai perkara ini. Associated Press, AP, juga melaporkan bahawa laporan mengenai tragedi MH17. Kalau boleh saya bacakan apa yang berlaku sejak beberapa minit yang lalu terkini, dilaporkan oleh rakan-rakan media kami, sumber-sumber wayas kami, di mana Perdana Menteri Ukraine meminta siasatan rapi dilakukan terhadap apa yang disifatkan sebagai airplane catastrophe atau malapetaka pesawat Malaysia MH370 yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Jurucakap Boeing pula memaklumkan bahawa pihaknya sedar mengetahui akan kejadian ini, tragedi ini, dan sedang mendapatkan maklumat lanjut. Di Amerika Syarikat, pasaran saham di Amerika Syarikat didagangkan rendah selepas sahaja mendapat berita mengenai apa yang terjadi di Ukraine ini. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Ukraine memaklumkan bahawa peluru berpandu Buk
peluru berpandu yang dinamakan sebagai bug dilepaskan, ditembak oleh pihak separatis atau pihak militan pro-Rusia. Dan laporan 17 minit lalu yang mengatakan bahawa pesawat Malaysia Airlines terbakar di timur Ukraine. Dan kami ada gambar yang menunjukkan bahawa ini adalah pesawat yang, atau inilah kejadian ketika sebaik sahaja pesawat itu terhempas. Kalau kita boleh lihat, asap tebal berwarna hitam berkepul-kepulan. Dan ini merupakan laluan MH17 yang mana dalam perjalanan dari Amsterdam di Belanda ke Kuala Lumpur. Jadi terhempas di timur Ukraine. Dan kita tahu timur Ukraine merupakan kawasan yang ketika ini panas dengan pergolakan. Pihak separatis pro-Rusia mahukan kebebasan atau mahu bebas daripada pentadbiran Ukraine. Dan beberapa kawasan di sekitar timur Ukraine sudah pun dikuasai oleh pihak separatis. Dan buat masa ini, pihak kami, pihak Esrawani masih lagi belum dapat mengesahkan sama ada kes ini atau kejadian ini ada kaitan dengan agenda separatis. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian Dalam Negeri Ukraine mengesahkan atau memaklumkan bahawa pihak separatis pro-Rusia sudah menembak jatuh menggunakan peluru berpandu yang dinamakan sebagai bug. Dan pihak Ukraine juga mengesahkan semua 280 penumpang dan 15 kru terkorban dalam insiden ini. MH17 bertolak dari Amsterdam pada jam 12.45 waktu tempatan dan sepatutnya sampai di Kuala Lumpur jam 6.10 pagi sebentar lagi. Dan menurut sumber BBC, sumber penerbangan di Rusia maklumkan kepada Reuters bahawa pesawat itu ditemui terbakar di atas tanah di timur Ukraine, sebagaimana gambar yang kami peroleh daripada rakan AP sebentar tadi. Dan pada jam 12 tengah malam, agensi penjejak pesawat Flight Radar 24 menyatakan ia akan memaklumkan kedudukan terakhir pesawat penerbangan MH17 tidak lama lagi. MH17 membawa 195 penumpang. 195 penumpang termasuk 15 kru. Nampaknya kita ada dua angka yang berbeza di mana pihak Ukraine melaporkan bahawa terdapat 280 penumpang dan 15 kru. Namun angka terbaru yang saya terima dari pihak bilik berita Esrawani ada 295 termasuk kru dan penumpang. Itu adalah angka yang masih lagi kami berikan kepada anda yang saya peroleh dari bilik berita Esrawani. Ini bermakna 280 penumpang dan 15 anak kapal. Dan kami masih lagi menunggu perkembangan terkini daripada Malaysia Airlines. Kalau boleh saya ceritakan pengalaman saya ketika membawakan laporan daripada ketika mana MH370 dilaporkan hilang pada bulan Mac dahulu. Apabila berlakunya perkara ini, Malaysia Airlines akan terus menghubungi ahli saudara terdekat bagi memaklumkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu barulah ia melaporkan kepada media. Ini merupakan dasar-dasar ataupun tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh MAS pada Mac dahulu apabila MH370 dilaporkan hilang. Dan saya kira perkara sama sedang dilakukan oleh MAS ketika ini, iaitu pertama, paling penting ialah menghubungi semua sanak saudara ataupun waris-waris terdekat, ahli keluarga terdekat MH17. Ia meliputi 280 penumpang dan 15 anak kapal. Ketika ini kita masih lagi belum mempunyai manifest ataupun jumlah ataupun identiti penumpang-penumpang dan anak kapal ketika ini, dan kami akan cuba untuk menghubungi rakan-rakan ataupun sumber-sumber kami di Malaysia Airlines yang mungkin mengenali penumpang-penumpang mahupun anak-anak kapal yang berada di MH17
Sebelum kita berhenti rehat, sekali lagi saya ingin bawakan perkembangan terkini yang berlaku di Ukraine, di mana laporan Interfax melaporkan bahawa pesawat MH17 ditembak jatuh oleh separatis atau pihak pemisah pada sekitar pada ketinggian 10 km di timur Ukraine, dan perkara tersebut bagaimanapun mendapat reaksi segera Malaysia Airlines, di mana ia mengatakan bahawa pesawat ini MH17 terputus hubungan dengan MAS ketika ia melintasi ruang udara Ukraine. Dan Perdana Menteri Ukraine, laporan terbaru dari Reuters menyatakan bahawa koresponden Reuters terlihat berada di tempat kejadian di timur Ukraine melihat saya gunakan perkataan wreckage, iaitu bahasa Melayu bangkai terbakar, bangkai pesawat terbakar dan badan-badan berada di badan-badan penumpang, dan juga ada aktivis anti-Rusia mengatakan bahawa pesawat tersebut ditembak oleh pro-Rusia, dan Reuters pula memaklumkan bahawa menemui bangkai pesawat yang sedang terbakar dan juga badan-badan penumpang yang bertebaran di tanah. Dan ini merupakan tweet terbaru oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa I am shocked by reports that an MH plane crash. We are launching an immediate investigation. Izin saya translate kepada bahasa Melayu, alih bahasa kepada bahasa Melayu. Terjemah bahasa Melayu bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terkejut dengan laporan pesawat MH ini, dan siasat segera akan dijalankan. Baiklah, kita rehat dulu. Kami akan bawakan perkembangan terkini dari Ukraine dari semasa ke semasa. Teruskan menonton Astro Awani dan juga di saluran 501 dan astroawani.com. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami.